Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Iskandar dan tadi merupakan sedikit gimmick untuk tajuk yang akan saya bawakan, iaitu ad-dakwah nahwa mujtama'i dzawil ihtiyajatil khassah wa dawrina. Dakwah terhadap masyarakat berkeperluan khas atau OKU dan peranan kita. Pertama sekali kita pergi kepada definisi OKU. Mengikut Akta Orang Kurang Upaya 2008, OKU termasuklah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang fizikal, mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat. Jadi OKU ini boleh dibahagikan kepada beberapa kategori mengikut kekurangan yang dialaminya, seperti kecacatan perkembangan terencak akal, cacat anggota, cacat penglihatan, cacat pendengaran, cacat pembelajaran, bisu dan seumpamanya. Dan golongan OKU adalah golongan yang termasuk dalam kategori mukallaf, yakni mereka yang dipertanggungjawabkan dengan hukum hakam agama. Jadi tidak sepatutnya mereka ini diketepikan untuk mendapat pendidikan agama. Golongan OKU mendapat kedudukan yang istimewa apabila Allah SWT telah menegur Rasulullah tentang cara layanan baginda terhadap Abdullah ibni Ummi Maktum, seorang yang buta matanya, di mana Rasulullah memalingkan mukanya daripada Ibnu Ummi Maktum. Kemudian turunlah ayat yang menegur sikap Rasulullah terhadapnya, iaitu daripada surah Abasa ayat 1 hingga 10. Berdasarkan ayat ini, jelas ia menunjukkan bahawa perlunya seorang pendakwah memahami psikologi OKU agar dakwah dapat disampaikan secara berkesan. Terdapat juga hadis tentang keringanan yang diberikan kepada golongan OKU untuk beribadah. Dan beberapa ayat Al-Quran juga memberi perumpamaan kecacatan batin bagi orang yang menolak ajaran Islam, iaitu mereka buta, mereka bisu, mereka pekak dalam menerima ajaran agama, tetapi tidak disebutkan kepada mereka yang cacat fizikal. Jadi ini membuktikan kecacatan zahir atau kecacatan fizikal bukanlah satu masalah dalam agama Islam. Jadi di sini dapat diperhatikan bahawa golongan OKU ini juga mendapat perhatian dalam urusan agama. Dalam berdakwah, pendekatan dakwah bagi setiap mad'u perlulah bersesuaian. Jadi pendekatan atau metod yang boleh digunakan untuk berdakwah kepada golongan ini adalah dengan menggunakan konsep yang mudah dan memudahkan, seperti mengajarkan mereka kemudahan dalam beribadah dan keringanan bagi mereka. Menggunakan konsep rahmat dan syafaqah, iaitu simpati. Mempercayai konsep hidup adalah ujian, yang mana kita yakinkan mereka akan mendapat kebaikan di akhirat kelak. Mengamalkan konsep hubungan dakwah berdasarkan layanan yang baik untuk mempengaruhi mereka dan menceritakan konsep kelebihan orang kurang upaya supaya mereka rasa dihargai, serta penggunaan bahasa hubungan yang sesuai dan mudah difahami seperti bahasa isyarat dan menggunakan kemudahan braille. Seterusnya kita pergi kepada peranan setiap pihak dalam menyumbang kepada usaha dakwah terhadap masyarakat kurang upaya. Pertama sekali, kerajaan dapat menyediakan kemudahan dan struktur sokongan untuk membolehkan penglibatan komuniti OKU dalam hal keagamaan supaya mereka mudah untuk mendapat ilmu agama, ataupun melaksanakan program pendidikan yang disesuaikan yang memenuhi keperluan pendidikan orang kurang upaya, serta melindungi hak orang kurang upaya, mencegah diskriminasi terhadap mereka. Barulah mereka lebih yakin untuk melibatkan diri. Seterusnya, institusi keluarga seperti ibu bapa boleh memberi pendidikan dan kesedaran awal kepada anak-anak kurang upaya tentang nilai agama dan menggalakkan mereka mengikuti ajaran-ajaran Islam dan memberi sokongan aktif dalam membangunkan kemahiran dan kebolehan anak-anak. Seterusnya, kepada pelajar atau mahasiswa, iaitu kita amatlah digalakkan untuk mengambil bahagian dalam aktiviti atau program yang mempromosikan pemahaman dan kesedaran tentang dakwah terhadap masyarakat OKU. Dan kita boleh membangunkan kemahiran komunikasi untuk diri sendiri supaya kita dapat berinteraksi dengan komuniti OKU dan menyampaikan mesej dakwah dengan cara yang boleh mereka fahami. Seperti kita belajar bahasa isyarat, kita belajar psikologi tentang bagaimana untuk berdakwah dengan golongan-golongan OKU dan asas-asas bahasa yang mana mudah untuk mereka faham. Jadi berikut merupakan antara contoh-contoh
program yang telah dijalankan di USIM yang mana merupakan usaha dalam menyebarkan pemahaman dakwah terhadap masyarakat OKU. Adanya kursus bahasa isyarat, kursus dakwah tanpa suara. Kita telah membangunkan satu aplikasi pertama di dunia yang mana memudahkan golongan OKU untuk membaca Al-Quran dengan Al-Quran isyarat. Dan seterusnya adanya persatuan dan gerakan-gerakan dakwah yang dikhususkan untuk masyarakat OKU. Kesimpulannya, kita bolehlah ambil iktibar daripada tingkah laku Nabi yang mana berurusan dengan golongan OKU dengan sopan dan etika yang baik. Dan ini dapat mencerminkan ajaran Islam dalam bidang dakwah. Para pendakwah perlulah memahami keadaan dan psikologi komuniti yang ingin mereka dakwahkan dan kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup mereka ini. Barulah meningkatkan keberkesanan dakwah itu. Dan seluruh masyarakat Muslim perlu bersatu untuk menyampaikan ajaran Islam dan membentuk pemberi dakwah yang kompeten yang dapat membuka mata masyarakat terhadap keindahan Islam. Jadi, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.